Padahal aku cubalah percaya. Kadang-kadang anak ni kata, cubalah percaya dekat aku nak keluar setapak ke depan ni. Cuba dah ni kan. Cubalah percaya. Tapi kesilapan aku sekali, aku nak keluar ke depan setapak pun dah tak percaya dah. Nak intai, aku tak ada pegang duit. Betul. Tak tahulah macam Tekanan mana. balik sebab tu ya. Handphone pun kena tarik. Dah terhukum pula di luar lagi. Jadi memberontak pula. Itu pun kita kena berhati-hati juga. Di sinilah dilemanya. Betul. Di sinilah dilemanya. Dan ia bukan sehari, bukan setahun. Bukan. Dia punya keinginan saya tak nafikan sampai ke saat ini. Cik Raja, kalau Cik Raja sendiri macam mana? Sampai ke saat ini, dia punya trigger boleh dah gila. Yelah, Silap sikit je boleh jadi. Betul. Saya pernah satu bila menghadapi sikit kesusahan atau stres sikit saja, bila itu saya dulu. lonely, tak sekat Petik sampai itu dulu. Terfikir itu dulu. Dia akan terfikir dulu. Orang sekarang ni viral duk cerita bila COVID kami tak ada pendapatan apa semua. Bayangkan kami yang dah pulih, belajar duduk dalam pusat, macam saya cakap tadi, belajar dapat straight A, kan? Dalam pusat belajar dapat straight A, tapi peluang kerja ada tak? Itu yang menjadi soalan dia. Kami keluar daripada pusat, macam Juana, dia dapat straight A, dia keluar ada tak orang nak ambil kami bekerja? Kerajaan confirm dah tak dapat. Kan? Tapi ada orang nak ambil kerja. Ada orang berani tak sebenarnya? Ada tak orang berani nak ambil kami keluar bekerja? So bila stres ni datang, saya 2 minggu, 3 minggu lepas, tengah tidur, maknanya terjaga trauma saya tengah isap dadah. Ya? Dia punya tu memang sampai ke saat ini, jangan cakap saya pulih. Saya tak berani cakap. Cuma saya cakap, hari ini Alhamdulillah saya tak isap lagi. Jadi masa ada kekuatan lagi. Hari ke hari. Kepulihan dia hari ke hari. Saya tak boleh jamin. Besok ni keluar tiba-tiba Tokan dah tahu ni keluar ni. Wah, Tokan lama sudah ada keluar TV. Diorang tunggu kat depan tu sekarang. Ada je lagi. Cik Raja. Saya tak boleh jamin. Cik Raja, Pak Ni, kita buka talian pada orang ramai, pasti mereka yang juga ingin tahu sebenarnya. 0377261603. Sebarang persoalan anda boleh tanyakan TMHI. Dan anda juga boleh bertanyakan di Facebook MHI. Tulis saja komen di situ dan nanti kami akan bacakan dan sampaikan kepada Pak Nil dan juga Cik Raja. Okey, Pak Nil. Ya. Bila sampai ke tempat macam tu, bila kita melihat mereka yang memerlukan bantuan, Pak Nil berada di sana. Adakah itu juga mencabar Pak Nil dari segi emosinya? Kerana kita kan. Saya berlaku jujur. Saya berlaku jujur depan mereka, kan? Sebagai seorang ayah, saya berlaku jujurlah. Kalau saya sedih bersama. Sebab kalau kita nak tahankan, tak ada nak lawan. Anak itu dah kita nampak air mata dia berkaca, kan? Jadi saya berlaku jujur, kita lalui bersama. Jangan kata sedih tapi aku tak sedih. Nanti dia tak rasa bahawa aku seorang saja melalui benda ni sebenarnya. Maknanya dia juga rasa yang kita juga jadi faham kita situasi tu rasa. dia. Bila Pak Ni tanya, masa detox, masa kita nak ada withdrawal syndrome, gian, semua tu, macam mana sakit ke? Tak ada hidung berair. Jadi kita dengar dengan kita dapat rasakan sakit itu bersama. Jangan jadi pendengar yang batu. Kan? Jadi bila kita dapat ni jumpa dengan anak tu, semua anak-anak tu dah kepalanya pun dah sama dibotakkan, kan? Bila Pak Ni tengok yang itu, timbul rasa sayang. Patutnya itu lebih daripada rasa kau bersalah dan seharusnya kau dihukum. Kenapalah umur kau baru 13 tahun dah terjebak ni. Kita tak datang daripada kasut dia. Betul. Kan? Kita berjalan pada kasut yang berbeza. Kasut dia lain. Jadi mungkin kita tak tahu apa benda berlaku. Cuma kita kata, kalaulah ini anak aku. Cuma itu je saya pinta. Kepada semua yang nak ambil. Saya cakap pun saya dah sebab itu ada anak saya. Saya terbayang saja. Bila orang nak ambil kerja. Cuma bayangkan, katakan bahawa kalau inilah anak aku. Kita meletakkan situasi kita di tempat itu. Jadi, kalau itulah anak aku, apa yang aku buat? Walaupun awak bujang, walaupun awak tak ada anak, walaupun awak dah bercerai, walaupun apa, tapi bayangkan itu. Kalau itulah anak aku. Jadi kita tidak akan memandang dia seperti anak orang lain. Betul. Kalaulah semua orang berfikiran sebegitu, mesti stigma terhadap bekas penagih dadah ni tiada yang akan mengatakan bahawa kau penagih dadah, kau jahat dan sebagainya, kan. Jadi Pak Nil, sepanjang Pak Nil menyantuni bekas-bekas penagih dadah ini, bagaimana antara mungkin cabaran ataupun kisah yang paling Pak Nil tak boleh lupakan? Bila satu keluarga lah ada ceritanya. Abangnya gitu, kakak iparnya gitu. Satu keluarga kan? Satu keluarga. Jadi macam mana dia nak keluar? Kan? Dia terpaksa keluar pun dia kembali kepada keluarga itu. Tapi macam mana Pak Ni kata, siapkan diri kat dalam, belajar untuk menasihati orang. Kita bagi dia skrip tiap-tiap hari. Macam Pak Ni ajar orang berlakon. Ini mungkin ini adalah
cara Pak Nil kan. Bagi di skrip tentang kerosakan yang akan dilakukan oleh Dada. Bagi di skrip, okey, kalau kita praktis, kalau ada kawan panggil kawan kan praktis, macam mana kau nak nasihatkan dia. Jadi bila selama 2 tahun mereka berpraktis dengan macam-macam skrip, lama-lama sebenarnya mereka mengatakan pada diri sendiri. Dan mereka menghafal skrip. Dan bila balik, skrip tu dah ada dah macam air di kepala. Dalam family dia boleh bercakap. Dengan kawan dia boleh bercakap. Kita bagi pula approach yang berbeza. Yang ni lembut, yang ini kasar sikit. Tak apa, 2 tahun kat dalam tu. Tuntutlah ilmu tu. Alhamdulillah, pendekatan Pak Nil ni memang terbaik dan mungkin memang dia rasa lagi dekat dengan Pak Nil sebab dia tahu Pak Nil pun mengajar juga dari segi itu. Jadi kita akan berehat seketika Pak Nil dan Cik Raja. Kita akan kembali untuk berkongsi lagi berkenaan dengan sinar di hujung jalan. Segalanya di MHI. Kita harus memikirkan semula kerjasama ekonomi serantau. Pertumbuhan ekonomi dan penyertaan sosial yang seimbang penting bagi mencapai kemakmuran bersama. Menumpukan pendekatan secara prihatin rakyat satu-satunya cara untuk kita merapatkan jurang ekonomi dan memastikan kestabilan sosial. Malaysia menerapkan semangat ini dengan merangkumkan pengusaha kecil dan sederhana dalam penganjuran APEC 2020. Kemakmuran ekonomi dikecapi dengan usaha bersama. Terima kasih APEC 2020. 30 Days of Wow. Wow Shop wajah serba baharu. Sepanjang November, 30 hari berturut-turut nikmati pelbagai tawaran lumayan. Beli produk istimewa dan The Wow Shop Bag akan menjadi milik anda. Nikmati 5+6% Wow Cashback. Untuk beli belah dalam talian dan aplikasi mudah alih. Teman gaya hidup baru yang memudahkan anda, hidup mesti ada wow. Banyak sangat pengalaman manis Diana dekat workshop. Paling Diana tak boleh lupakan bila Diana dapat pergi ke rumah pelanggan-pelanggan workshop ni sempena menyambut 1 juta pelanggan workshop. Tengok barang yang diorang beli, bercerita dengan diorang, memang syok sangat-sangat. Lepas tu bukan tu saja. Selama ni Diana dekat depan kamera kan, cakap dengan orang, jual barang. Tapi kali ni Diana dapat mengacara press conference untuk 1 juta pelanggan wow tu. Memang nervous tapi memang syok, pengalaman yang tak boleh lupakan. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita masih lagi bersama Pak Nil dan juga Encik Raja bercerita, berkongsi pengalaman dan lama kisah. pula seronok jadi macam ni. Saya jadi artis pun kadang-kadang 3 minit je. Kan? Ini kita tentukan 18 minit, 17 minit khas kat sini. Memang kita nak Jadi artis dengar promo semua. album pun 3 minit. tak puas cakap dah kena habis dah. Okey, tadi Encik Raja dia cakapkan yang perasaan sakit, yang implikasinya sampai ke hari ini. Rasa daripada segi kesihatan itu, sebab lepas 12 tahun kan mengambil dadah, adakah hari ini pun macam ada juga rasa sikit-sikit kesannya? Ada tak? Sangat ada. Sangat ada. Sakit macam mana tu? Kesihatan terganggu bagi lelaki. Kesihatan seorang lelaki itu memang dia akan terganggu. Pulang ke masa yang panjang. So kalau isteri yang tak memahami ini jadi problem. Itulah masalah rumah tangga dan sebagainya. Dia akan jadi masalah rumah tangga pula lagi. Jadi kami macam saya sebagai NGO, kita bukan setakat didik bagaimana nak berhenti, sampai pada faktor seks masa pun kita terpaksa didik, kita terpaksa bantu, kita terpaksa jelaskan. Semua dia akan terganggu. Belum lagi daripada segi energi kita yang berkurangan, kejap-kejap akan sakit sana, kejap-kejap akan sakit. Yes, dengan fokus. Sebab tu saya mengabadikan hidup saya sekarang. Saya pesan dengan keluarga, jangan mengharapkan masa saya lebih sebab ini masa untuk saya tebus dosa dan untuk saya betulkan balik keadaan. Okey, baik Cik Raja. Encik Raja sendiri sebagai seorang bekas penagih dadah pasti berhadapan dengan pelbagai stigma masyarakat yang melihat kita kadang-kadang ada yang pandang serong dan sebagainya. Itu bagi diri Encik Raja sendiri. Bagaimana pula dengan keluarga, anak, isteri? Bagaimana penerimaan masyarakat tu? Adakah tekanan juga dirasai oleh mereka? Yes, mereka juga merasai benda tu. Dilabel juga. Dilema juga. Mereka pun dihakimi Yes, mereka juga dihakimi. Dia dihukum atas perbuatan saya. Saya pernah satu ketika rumah saya nak berpindah masuk quarters. Tak dapat hanya kerana sebab saya, sebab suami. Dia dapat cerita daripada luar sampai tu, jadi dia dapat kesan tu daripada keluarga, orang memandang sinis, sehingga sekarang rumah saya memang dia tak kurang bercampur orang lah. Dia tak suka orang mendengar tentang suami dia. So dia lebih suka menghabiskan masa habis kerja dia sama dengan keluarga. So itu adalah jalan yang terbaik. Tapi keluarga memang tempias perkara-perkara orang pandang serong pada keluarga kita.
Kita ada pemanggil sebenarnya yang telefon mungkin ingin bertanyakan sedikit soalan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ahmad Nasir.